Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, pengarah IPG Kampus Tun Hussein On Batu Pahat Johor. Yang dihormati Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On Batu Pahat Johor, ketua-ketua jawatan, ketua-ketua unit, barisan pensyarah cemerlang, para pensyarah, staf sokongan, rakan sinergi kami daripada IPG Kampus Tengku Ibrahim, IPG Kampus Raja Melewah dan IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, dan seterusnya kepada para penonton yang sedang mengikuti program wacana ilmiah ini secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPG KTHO kelas pertama 2025. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada semua atas kesudian untuk bersama dalam program wacana ilmiah ini, dan untuk pengetahuan semua, wacana ilmiah pada kali ini adalah siri yang ke-14 bagi tahun 2022. Untuk makluman para penonton juga, program ini adalah anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi bersama Jabatan Pembangunan Profesional dan Latihan IPG Kampus Tun Hussein On. Bagi siri ke-14 ini, wacana ilmiah akan menampilkan yang berusaha Dr. Mazlan bin Aris, pengarah IPG Kampus Raja Melewah Seremban Negeri Sembilan sebagai moderator, sebagai panel, dan bersama beliau juga adalah yang berusaha Dr. Hasbullah bin Abu Kasim, pensyarah akademik, pengajian bimbingan dan kaunseling IPG Kampus Raja Melewah Seremban Negeri Sembilan sebagai moderator. Assalamualaikum dan selamat datang kepada kedua-dua yang berusaha doktor. Dan jutaan terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan bagi program ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis wacana ilmiah ini kepada yang berusaha Dr. Hasbullah bin Abu Kasim untuk meneruskan acara. Dipersilakan yang berusaha doktor. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Haji Alif serta rakan-rakan tim pasukan YouTube Ibtu Media Channel. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya bicara, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada sesi ataupun slot wacana ilmiah siri 14 tahun 2022 yang bersiaran secara langsung di YouTube Ibtu Media Channel ataupun melalui Facebook resmi IPG KTHO ataupun Ibtu, yang mana wacana ilmiah ini berisi pelbagai perkongsian pengalaman ilmiah ataupun sejarah atau penyelidikan yang bermanfaat kepada profesion perguruan dan serta masyarakat umum, insya-Allah. Jadi sempena bulan kemerdekaan, bulan Ogos dan juga September ini menyambut Hari Malaysia, jadi tak salah kalau saya mulakan satu pantun bertemakan kemerdekaan. Keluarga Malaysia teguh bersama tema rasmi Hari Kebangsaan. Ayuh kita bersama-sama membentuk negara menuju wawasan. Jadi bersama dengan kita pada kesempatan pagi ini, rakaman ini, maka saya ingin menjemput, saya menyatakanlah tetamu kehormat kita, iaitu yang berusaha Dr. Mazlan bin Aris. Jadi sebelum kita mengenal pembicara kita, marilah kita mengetahui beberapa ataupun biodata ataupun latar belakang panel kita pada sesi siri ke-14 wacana ilmiah ini. Yang saya maksudkan di sini adalah Dr. Mazlan bin Aris. Beliau menerima anugerah Best Student Postgraduate Award
pada tahun 2011 di dalam pengajian ijazah kedoktorannya, pengajian bimbingan dan kaunseling di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Skudai Johor Bahru. Beliau berjaya menamatkan pengajian kedoktoran atau PhD-nya selama 2 tahun 8 bulan dan beliau mempunyai pelbagai penghasilan inovasi berstatus copyright dan beliau biasa sebagai keynote speaker baik di dalam ataupun di luar negara. Beliau juga memenangi berbagai anugerah inovasi sama ada di dalam ataupun di luar negara. Beliau kini berjawatan pengarah IPG Kampus Raja Melewah, Seremban Negeri Sembilan Darul-Khusus dan merangkap Presiden Pengarah IPG Malaysia sesi 2022 dan 2023. Jadi, Assalamualaikum Dr. Mazlan Aris. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kita ni bersiaran berbeza lokasi, berbeza bangunan nampaknya. Tapi tempat yang sama. Tempat yang sama. Okey, saya bacakan untuk makluman kepada para penonton khususnya YouTube Epto Media Channel dan juga semua penonton-penonton yang saya kasih sekalian. Tajuk kita kali ini adalah pengesanan tahap punca dan simptom stres serta pelaksanaan modul latihan kemahiran mengawal stres kehidupan guru. Jadi kalau kita tengok daripada pembacaan tajuk tu tadi, kita nampak ada dua perkara besar di situ, iaitu satu stres, satu guru. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah saya memulakan satu soalan rangsangan. Bagaimana tercetusnya idea penyelidikan itu, Dr. Mazlan? Silakan. Okey, terima kasih Cik Roy. Sebulan ni kita panggil dia Cik Roy lah. Dr. Roy di di Raja Melewah. Yang berusaha Dr. Masita Muhammad Yusof, pengarah IPKTHO, Cik Muhammad Aziz, pengarah, dan semua penonton-penonton rancangan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada ilahi, kita dapat bersama berbicara secara ilmiah dalam dunia akademik. Saya antara benda yang paling suka saya buat adalah berkongsi ilmu dalam dunia akademik dan kita bicarakan secara akademik setiap perjalanan kita dan pengalaman kita untuk dikongsi bersama. Hari ini dengan inisiatif yang dijalankan tahniah pada IPKTHO, satu program yang mulia sebab ilmu yang kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okey, kita pergi kepada tajuk pada hari ini. Sebenarnya dalam kita buat apa-apa pun, kerja buat kita sama ada penyelidikan, bekerja dan sebagainya. Langkah yang pertama, Cik Roy, langkah yang pertama kita perlu melihat, membuat analisis, okey, buat need analisis, kita baca, kita temu bual orang, kita memerhati dan sebagainya. Hari ini saya lebih pada perkongsian tuan-tuan dan puan-puan tentang perjalanan PhD saya. Bagaimana proses saya menyiapkan PhD saya sehingga akhirnya siap komplit sebelum 3 tahun dan alhamdulillah ilmu yang ada pada hari ini saya kongsikan kepada semua penonton supaya pengalaman yang saya ada ini kita dapat sama-sama untuk siapa yang sambung belajar boleh mengikuti dia, jadikan sebagai satu panduan. Siapa yang baru nak belajar menjadi motivasi untuk dia terus menyambung pengajian, dan siapa yang dah habis belajar boleh menggunakan apa yang saya kongsi pada hari ini sebagai satu ilmu untuk menambahkan lagi keilmuan yang ada dalam diri kita. Tapi yang saya pastikan bila saya buat PhD ni, okey, saya pastikan bahawa orang tahu apa yang ada dalam diri saya. Ini dipanggil, kalau saya tahu saya habis PhD dia,
saya harap orang tahu saya adalah doktor stres. Itu yang saya punya minda pada peringkat awal dia. Okey, saya nak orang faham saya adalah doktor stres. Doktor yang kalau orang tanya tentang stres, boleh jawablah sebab PhD ni adalah tentang stres. Okey, pada peringkat awal, balik pada soalan yang Dr. Roy beritahu tadi. Okey, pada peringkat awal memang perlukan semua sekali pembacaan, pemerhatian dan sebagainya. Dan bila saya lihat pada tahun 2008 saya buat PhD, saya lihat semua sekali, saya fikir berdasarkan pemerhatian, temumbual dan pembacaan, stres ni satu fenomena lah. Okey, satu fenomena dia semakin berkembang. Okey, semakin berkembang daripada sudut kesan-kesan dia yang saya fikir saya perlu ketahui secara detail bagaimana kehidupan manusia dengan stres. Daripada pembacaan dan sebagainya, saya dapati bahawa saya perlu fokuskan dalam bidang pendidikan. Sebab kalau nak fokus semua tu terlalu besar. Kita PhD ni kita fokus saja. Maknanya di sini saya lihat berlaku banyak perubahan dalam sistem, berlaku perubahan dalam ekonomi, berlaku perubahan dalam kesedaran, dan saya ambil ruang untuk berfikir. Ruang saya sendiri bahawa bagaimana keadaan stres guru-guru sebenarnya. Okey, bagaimana keadaan stres guru-guru yang kita lihat dia adalah satu fenomena yang semakin memberi kesan dalam kehidupan guru-guru. Dan akhir sekali setelah proses pembacaan dan sebagainya, saya berminat untuk membuat PhD saya memberi fokus pada stres guru saja. Okey, sebab saya lihat dalam bidang perguruan ini banyak rangsangan internal dan eksternal yang memberi kesan kepada guru-guru yang berada di sekolah, bagaimana sama ada dia boleh mengawas stres dia ataupun tidak di dalam kehidupan dia sebagai seorang guru. Dan untuk pengetahuan semua, saya bukan buat PhD saya bukan fokus kepada guru stres dia semasa mengajar ataupun dalam bidang pekerjaan dia saja, tetapi dalam kehidupan guru. Sebab tu saya punya modul adalah modul memberi fokus secara menyeluruh kehidupan guru. Rasional dia senang saja. Kalau kehidupan dia tenteram, so dia akan menjadi guru yang baik. Kalau dia di rumah dia steady je, stres dia terkawal, so di sekolah pun stres dia akan terkawal. Jadi secara holistiknya, guru itu sendiri dia perlu satu kehidupan. Okey, satu kehidupan yang merangsang keadaan dia boleh berada di tahap yang normal stres dia. Tahap normal ni maksudnya kadang-kadang dia mengalami stres, kadang-kadang dia rasa lebih relax dan sebagainya. Jadi itu adalah kehidupan normal manusia. Okey, turun naik, stres kurang, kadang-kadang stres tinggi dan sebagainya. Jadi saya berminat untuk mengembangkan dan membantu satu kesan, yang kedua bantu guru-guru yang mengalami stres pada tahap tinggi dan sangat tinggi. Hasil daripada itulah maka munculnya saya punya tajuk PhD tadilah, memberi fokus pada pengesanan dan juga pelaksanaan modul itu sendiri secara kolektif, dua elemen tadi untuk membantu guru-guru yang mengalami stres pada tahap tinggi dan sangat tinggi. Itu dia idea Cik Roy, idea asal. Bagaimana saya dapat ilham untuk membuat PhD dalam dalam bidang pekaran saya lah, stres itu sendiri. Alright. Dari terima kasih Dr. Mazlan. Dan kebetulan bila kajian tu dah dilaksanakan dan Dr. Mazlan beroleh kejayaan menamatkan pengajian GOT sebelum tarikhnya dah selesai. Kau ditambahlah isu pandemik COVID-19 atau COVID-19 ini berlaku, dan sudah tentulah modul ini sangat-sangat berguna, bermanfaat. Lebih-lebih lagi tajuk tadi yang doktor sebut, kehidupan. Maknanya kehidupan memanglah impak daripada COVID-19 ni memang impak terus kepada kehidupan. Tak kira status apa manusia itu, semuanya akan terlibat. Jadi memang kalau kita nak membahas benda ni,
rasanya Dr. Mazlan 2 hari tak habis. Jadi tajuk dia pun besar, kehidupan Tuan Guru. Baiklah, mungkin mungkin para penonton yang menonton ni mungkin tertanya-tanya, mungkin nak tahulah mungkin perjalanan konsep penyelidikan dari awal hingga akhir ni macam mana doktor dapat merealisasikan sehingga dia berjaya. Mungkin Dr. Mazlan boleh kongsikan bagaimana. Okey, terima kasih Cik Rai. Sebenarnya dalam kita buat PhD ni, kita kena rasa terbuka sikit lah, terbuka bersama supervisor, terbuka bersama rakan-rakan, terbuka bersama pensyarah-pensyarah yang mengajar kita. Sebenarnya tajuk saya ni kalau dilihat, saya dapat tajuk pun sebenarnya pada peringkat semasa Viva sebenarnya tajuk ni. Sebelum tu tajuk dia berbeza sedikit lah. Bila dah Viva, bincang dengan examiner, baru dapat tajuk yang ada lah pada hari ini, yang memberi fokus pada tahap dan juga simptom dan punca dan pelaksanaan modul itu sendiri. Okey, sebenarnya perjalanan PhD kalau berubah-berubah design, berubah tajuk, berubah apa-apa pun perubahan, kita kena terima seadanya. Jangan kita salahkan supervisor, kita salahkan orang ini, tak perlulah itu semua. Sebab apa yang Allah Ta'ala memberi itu adalah satu rahmat. Okey, satu rahmat bila kita dah habis PhD. Kita tahu bahawa perubahan-perubahan dalam desain kita punya penyelidikan, perubahan-perubahan dalam metodologi dan sebagainya, dia ada rahmat bagi kita. Saya ceritakan sedikit bagaimana saya mendapat rahmat daripada perubahan-perubahan ini. Pada peringkat awal dia memang saya nak buat modul. Okey, buat modul. Tapi bila saya register, dicadangkan supaya saya buat model. Okey, supaya saya buat model. So saya fokus dalam buat model lah. So saya belajar tentang correlation. Okey, dan saya belajar juga semua sekali meta-meta lah untuk saya sesuaikan untuk membuat model. Namun demikian, bila kita defend proposal, berubah balik untuk membuat modul. So bila kita dah buat modul, kita terpaksa balik study tentang tinjauan dan juga eksperimental, kuasi eksperimental. Sebab modul ni biasanya orang akan gunakan kuasi eksperimental untuk melaksanakan modul. Jadi pada peringkat mula-mula dulu saya dah belajar tentang correlation. Okay, tapi tak jadi buat correlation lah. Lepas tu saya belajar survey pula untuk buat tinjauan. Kemudian untuk modul saya belajar tentang eksperimental. Okey, bagaimana menggunakan kuasa eksperimental untuk buat penilaian kepada modul lah. Namun demikian pada peringkat pertengahannya berubah pula. Okey, saya tak boleh buat dalam bentuk eksperimental sebab kajian ni dia lebih kepada mental illness. Okey, mengkaji orang-orang yang mempunyai sedikit masalah mental. Jadi tukar pula dalam masa itu adalah dalam bentuk case study pula. Okey, case study. Bila case study, kita akan belajar benda yang berbeza lah. Eksperimental tadi banyak pada statistik kan. Sekarang case study kita dah mula pergi dekat kualitatif. Jadi nampak dekat situ walaupun dia berlaku perubahan tapi kena bersyukur. Sebab saya dah mula belajar benda baru. Bila case study dah kita mula memberi fokus kepada temu bual, kita boleh beri fokus analisis dokumen, kita dah mula memberi fokus kepada pemerhatian. So berbagai kaedah kita belajar, bukan hanya kaedah soal selidik aja untuk collect data, tetapi kaedah dalam kualitatif pun kita dah belajar. Itu rahmat. Okay, itu rahmat dalam perubahan-perubahan. Jangan mengeluh. Yang ambil PhD, kalau supervisor cakap, kita ubah design, ubah ni, jangan mengeluh. Okay? Bermakna apa? Allah Ta'ala nak bagi kita satu ilmu yang baru. Besok bila kita ada habis PhD, kita bukan hanya boleh bercakap dalam satu design aja. Contohnya orang tu dia buat eksperimental. So dia tahu eksperimental je. Dia tak tahu tentang lain. Tapi bila berlaku perubahan di dalam proses pembelajaran ini, kalau tuan-tuan ingat daripada mula tadi, okey, saya belajar macam-macam lah. So saya belajar tentang eksperimental, saya belajar tentang survey, saya belajar tentang case study. So dan saya belajar juga bagaimana collect data yang berbeza. Itu yang kita panggil rahmat daripada
jika kita memikirkan itu satu masalah sebab berubah-ubah, tetapi sebenarnya rahmat apabila kita dah siap kita punya PhD nanti. Kita tahu berbagai bidang. Bila orang minta tolong jadi supervisor dan sebagainya, co-supervisor dan sebagainya ataupun secara tak rasmi, maka kita tahu pelbagai design ataupun pelbagai metodologi untuk kita kongsi ilmu. Itu antara yang yang saya fikir rahmat daripada sebalik apa yang berlaku perubahan-perubahan semasa kita buat PhD. Okey, kalau Cik Roy buat apa Boleh tanya sikit. Saya fully kuantitatif. Fully qualitative lah. Survey ataupun tinjauan. Okey. So fokus pada apa? Fokus pada personality counselor. Okey, personality counselor. Collect data gunakan lah. Ya. So sedikit dan jangan menggunakan inilah online lah, kita gunakan profile personality Tajma tu lah. Okey. Tapi Dr. Mazlan, tadi bila saya dengar tadi Dr. Mazlan sebut pelbagai kita sifat terbuka ni pada pelajar-pelajar lah, khususnya ataupun postgraduate and student. Terbuka yang telah disebutkan Dr. Mazlan tadi maknanya terbuka menerima apa saja cadangan, nasihat ataupun teguran daripada supervisor, penyelia, rakan sekerja, rakan sebelajar, termasuklah isteri ke ataupun sahabat-sahabat. Jadi kalau kita para penonton ketahui tadi telah disebut Dr. Mazlan daripada model berubah ke modul, lepas tu kepada kuasi eksperimen, lepas tu pergi lagi pada case study, mana dah ada temu bual pula, ada macam kualitatif di situ. Masya Allah. Jadi itu yang saya memang sangat kagum dan saya rasa ini sifat terbuka bukan sifat terbuka hal-hal yang lain, tapi hal-hal kepada penyelidikan kita, pembelajaran kita. Jadi sangat menarik pengajian ni, dan apa yang tadi Dr. Mazlan sebut rahmat. Maksud rahmat tu bagi saya rezeki lah. Rezeki maksudnya ilmu macam-macam kita belajar. Mungkin Dr. Mazlan tambah sikit rahmat tadi. Okey. Dia sebenarnya saya kadang-kadang saya jadi supervisor juga pada pelajar-pelajar untuk doktorate. Setakat ni dah 2 orang lah mendapat doktor lah. Saya sebagai supervisor dia sepenuhnya secara rasmi lah, alhamdulillah lah. Tetapi saya ajar juga pelajar saya kan, hidup ni jangan salahkan orang lain. Okay, sebab saya lihat bila saya ada berbual dengan kita punya macam tengah buat PhD, banyak memberi fokus supervisor tak bantu, supervisor tak ini, supervisor tak itu. Sebenarnya saya rasa PhD ni balik diri kita lah. Balik diri kita. Jangan kita pergi dekat apa ni, supervisor tak boleh sekian. Saya bersyukurlah saya dapat supervisor yang baik dengan saya, okey, yang baik dengan saya. So kita banyak main peranan diri kita sendiri. Dalam PhD ni kita kena lihat diri kita lah. Kelemahan tu kita jangan tengok orang lain. Kelemahan tu kita tengok dalam diri kita, baru kita boleh siap. Kalau kita mengeluh supervisor tak itu, supervisor tak ini, macam-macam, nanti kita sampai 5 tahun itu dan ini je lah yang kita dapat. Itu pesan orang tua lah kan. Jadi kita lihat diri kita sebagaimana kalau lambat tu kita yang lambat lah. Bukan supervisor yang lambat. Sebab nak dapat PhD tu kita, bukan supervisor yang nak dapat PhD. Kan dia membantu je. Okay? Sejauh mana dia nak bantu tu pulanglah pada dia. Tapi yang nak siapkan PhD tu adalah kita. Jadi kita lah yang perlu menggerakkan diri kita. Saya bersyukurlah supervisor saya nanti dia terbuka. Okey, ni kata dia yang ni bidang kepakaran doktor sekian. Tak apa kata dia, boleh rujuk doktor sekian. So saya pergilah. Saya pergi doktor A, doktor B dan sebagainya kan. Kalau dekat UTM tu ada Dr. Zaidatun, Pak Osman dan sebagainya kan. So saya pergi lah, sebab saya cakap tak apa lah pergi bincang dengan orang gini bincang kan. So dapat terbuka, supervisor saya terbuka, saya pun terbuka. Okey, jadi saya dapat pelbagai ilmu lah daripada pelbagai orang. Pelbagai orang. Okey, kita balik perjalanan yang saya boleh kongsi tentang saya punya konsep dalam membuat PhD ini. Dua konsep saya ni. Satu, ukur tahap untuk stres, simptom dan punca tu. Jadi itu saya gunakan survey.
Okey, jadi PhD saya ni penyelidikan saya ada dua Satu fasa 1 dan dia ada fasa 2. Ada fasa 1 dan fasa 2. Fasa 2 adalah case study. Kalau betul-betul konsep dia ujian untuk modul ni, dia fasa 2 tu orang buat gunakan eksperimental. Tapi saya menggunakan case study. So risiko tinggi lah, risiko tinggi. Sebab dia lain sikit daripada yang biasanya reka bentuk yang orang lain buat. Tapi saya ada alasan saya sendirilah. Orang yang mengalami stres ni tak mestinya kita ukur dia pakai instrumen saja. Kita boleh ukur dia menggunakan perkara-perkara lain, pemerhatian, temubual dan sebagainya. So pada peringkat awal, kalau siapa yang buat PhD lah untuk modul ni, kena buat survey lah. Okey, kena buat survey. Buat PhD untuk modul ini, kata orang kena gerak 3 enjin. Maknanya kalau bot tu enjin kena kapasiti besar lah. Saya beritahu 3 enjin tu sebab apa? Sebab satu kena buat instrumen sendiri. Okey, instrumen. Yang kedua kena buat modul tu. Buat modul tu dah satu kerja lah. Saya ingat modul saya dekat 340 surat. Dah satu kerja. Kemudian yang ketiga kena buat thesis. Okey, thesis. So tu saya panggil kita kena bergerak dengan 3 enjin. Tapi highway kita clear. Highway kita clear sebab design untuk modul tu dia memang dah ada. Okey, kalau nak buat modul dia mesti buat buat modul, penilaian dia, dia punya kesahan, kepercayaan, keberkesanan. Nampak clear? Buat modul ikut format tertentu. Kalau saya modul latihan ni, kalau format dia modul latihan. Satu part dah siap modul, kita buat penilaian. Tu jalan clear, highway clear. Maknanya kalau kita naik kereta tu, kita dah nampak highway kita tu besar, tetapi kita terpaksa menggunakan 3 enjin lah. 3 enjin supaya kita cepat sampai. Boleh juga guna satu enjin, buat instrumen dulu, buat modul dulu, buat thesis boleh. Tapi nanti lambat. Kalau daripada Seremban nak ke Penang, kita rehat sekejap dekat dekat Sabah. Kita berhenti dekat tuang minyak sikit kan. Silap bulan kalau accident, lama terduduk tak siap buat apa-apa kan. Setahun duduk sebab accident lah. Accident ni maknanya tak boleh nak buat apa-apa lah kan. So saya pakai 3 enjin lah. 3 enjin supaya saya boleh boleh GOT lah. Okey, habis dengan cepat lah. Tapi belajar macam biasa lah. Kehidupan macam biasa. Okay, tak adalah 3 enjin sampai siang malam belajar, tak ada juga. Pukul 11 selamat malam lah kan. Selamat tidur. Saya pun style sibuk macam mana pun apa. Pukul 11, pukul 10 lebih dah saya selamat lah. Saya memang sampai 2-3 pagi belajar. Memang saya lagi dulu saya tak buat benda macam tu lah. Mungkin orang lain boleh buat tapi saya tak boleh buat lah. Tapi saya akan bangun pagi lah. Saya akan bangun pukul 5 pagi untuk kalau ada nak selesaikan, saya akan selesaikan lah pukul 5 pagi. Saya rasa itu waktu yang best. Okay, untuk saya siapkan benda-benda yang saya rasa perlukan masa yang lebih tenang lah untuk siapkan. Okay, so part yang pertama survey lah, tinjauan. So rakan-rakan kita yang nak buat modul, pada yang part yang pertama ni kena buat instrumen lah. Untuk kita survey, saya survey tentang tahap, simptom dan punca orang yang mengalami stres. So instrumen tu instrumen saya sendiri. Memang solid saya buat sendiri. Sebab that's why saya ada copyright untuk dipanggil IP lah. Instrumen untuk mengesan tahap simptom dan punca stres itu sendiri. So saya buat instrumen. Okey, itu part yang pertama untuk survey. So kita akan survey lah. Kita akan survey pada cikgu-cikgu berapa ramai yang mengalami stres pada tahap rendah, sangat rendah, normal, tinggi dan sangat tinggi lah, menggunakan Kosa punya konsep lah. Okay, so dia ada 5 bahagian. Bila kita dah survey tu, kita dapatlah data. Kita akan dapat data orang yang mengalami stres sangat tinggi dan tinggi. So saya akan ambil data orang yang stres amat tinggi dan tinggi itu sahaja untuk pergi kepada fasa yang kedua. That's why fasa yang kedua saya test modul itu sendiri.
Okey, bila kita dah dapat semua sekali orang yang mengalami stres tinggi dan sangat tinggi, maka kita akan menggunakan modul itu untuk memberi rawatan. Okey, memberi rawatan pada orang yang mengalami stres tinggi dan sangat tinggi saja. Orang yang normal dan rendah dan sangat rendah saya tak buat. Itu mungkin saya akan bagi orang lain lah. Maknanya kalau siapa yang ada ruang dan masa sebenarnya boleh je beri rawatan kepada orang yang rendah dan sangat rendah. Orang dengar rawatan tu pelik kan. Tetapi orang yang sangat rendah dan sangat rendah ni sebenarnya dia kena ada rawatan tertentu. Sebab yang normal aja ni yang tak perlu rawatan sebenarnya. Okey, dia rawatan dia berbeza lah. Rawatan dia mungkin lebih fokus mewarnakan kehidupan. Sebab rendah dan sangat rendah ni warna kehidupan dia sangat monotonous lah, sangat biasa je, tak merangsang dia menjadi lebih positif lah, ataupun kehidupan dia sangat satu warna je. Alright, kita balik kepada kita punya design tu ni. So modul dah siap. Bila modul dah siap, maka peringkat yang pertama sekali kena buat kesahan modul lah oleh pakar. Jadi itu yang pentingnya, modul kita itu disahkan oleh pakar lah. Okey, itu yang pertama. Sekurang-kurangnya 3 orang pakar lah untuk mengesahkan modul kita. Okey, yang kedua, dan ada cara bagaimana kita nak tahu peratus. Okey, peratus pakar bagi. Kalau pakar tak bagi cukup untuk sahkan modul kita kena buat balik lah. Dan boleh bincangkan pakar untuk meningkatkan lagi kesahan modul kita. Itu yang pertama untuk penilaian. Yang kedua, kesahan modul. Kena buat instrumen juga kat situ. Okey, untuk kepercayaan modul kena buat instrumen. Kesahan pakar tadi ada instrumen dia simple je lah. Tak ada isu sangat, simple. Tapi untuk kepercayaan untuk mendapatkan alpha dia berapa, so itu kena buat satu instrumen. Itu saya cakap pergerakan buat modul ni enjin kena kuat sikit tapi jalan highway clear. Okey, cantik. Jadi sekarang ni pada peringkat yang ini pun kepercayaan kena buat instrumen untuk uji ke kepercayaan kita punya modul itu sendiri. Okey, dan kita kena buat pilot. Pilot ni kita kena panggil orang lah. Kalau kita masa saya kena panggil guru untuk membuat latihan kepada guru-guru bagaimana boleh menggunakan modul ini. Guru-guru akan membuat latihan dan kita edarkan sidang untuk mengetahui setiap aktiviti yang kita laksanakan itu berjaya mencapai objektif apa yang kita nak ukur. Okey. Yang seterusnya kita pergi yang step yang terakhir adalah keberkesanan modul. Nampak tuan-tuan buat modul ni bila yang tu jadi 3. Tadi kesahan, kepercayaan, kemudian keberkesanan. Itu ending. Sama ada modul tu boleh digunakan ataupun tidak. Saya punya penyelidikan berbeza sikit. Masa saya buat keberkesanan tu saya menggunakan kualitatif, iaitu temu bual dan juga pemerhatian daripada pelbagai sudut. Masa tu saya buat untuk guru sekolah. Pemerhatian itu bukan saya saja lakukan pada peringkat peringkat masa latihan, tetapi pemerhatian itu dilakukan oleh guru pengetua sekolah. Okey, saya bagi nama pada pengetua sekolah, dia akan lihat perkembangan. Okey, perkembangan responden saya daripada yang mengalami stres yang sangat tinggi tadi pergi turun sampai rendah dan dia diakui. Itu yang cabarannya, sebab orang itu kita tak boleh kawal. Pengetua yang mengesahkan itu tak boleh kita kawal. Dia akan memberi respon bergantung kepada apa yang dilihat pada responden kita. Jadi di situlah wujudnya kekuatan saya punya pemerhatian, penilaian untuk pemerhatian modul itu. Dan semua sekali pada masa itu daripada yang sangat tinggi ataupun tinggi level stres dia menurun kepada keadaan normal dan ada yang menurun kepada rendah. Dan itu kita boleh menilaikan bahawa modul yang kita gunakan dia mempunyai keberkesanan yang tinggi. Dan kita saya ada soal selidik jugalah, sebenarnya pre and post test, tapi saya tak buat eksperimental. Jadi saya nasihatkan juga kepada siapa yang buat PhD buat secara eksperimental, maknanya ada pre and post
test untuk kepesanan. Kalau nak buat case study macam saya, kena lihat bidang dia lah. Maknanya benda-benda yang susah diukur, macam stres tu ada sedikit susah nak ukur, mungkin depression kan, anxiety dan sebagainya. Itu mungkin boleh buat modul-modul yang kita menggunakan penilaian kepesanan dalam bentuk case study. Berbeza sikit lah dengan orang lain. So complete lah perjalanan PhD. Siapa yang nak buat modul, satu buat instrumen untuk ukur tinjauan, kemudian buat modul dan buat penilaian pada modul yang melibatkan 3 bahagian. So semua sekali yang saya ceritakan ini, kalau dapat dibuat dengan sistematik menggunakan tadi saya kata 3 enjin, speed tinggi sikit, insyaAllah boleh habis dalam 3 tahun lah, dengan doa-doa dan sebagainya lah. Okey, saya sebulah itu saja sedikit tentang konsep lah perjalanan untuk menyiapkan pembinaan dan penilaian modul lah. Baik Dr. Mazlan, alhamdulillah, terima kasih. Kalau kita dengar tadi susul galur perjalanan untuk menyiapkan PhD Dr. Mazlan ni ataupun modul dan juga stres ni, kalau kita perhatikan kumpulan yang diberi fokus untuk para pengetahuan, para penonton yang mungkin sedang mengikuti ataupun baru saja masuk menonton sebagainya. Kita sekarang dalam perkongsian ilmu hasil pendidikan pengajian PhD daripada panel kita yang kita kasihi, iaitu Dr. Mazlan bin Aris, iaitu tentang pengesanan tahap punca dan sistem stres serta modul latihan kemahiran mengawal stres kehidupan guru. Tadi telah disebutkan oleh Dr. Mazlan ketika dalam proses pemerhatian, iaitu dalam proses case study tu tadi, dia ada beberapa level. Mula dengan tahap pertama survey, tahap keduanya kemudian dengan case study, dan tadi telah disentuh juga oleh panel kita Dr. Mazlan mengatakan bahawa beliau mengambil yang stres tinggi dan sangat tinggi, 2 perkara tadi. Dan Dr. Mazlan ada sebut tadi dalam proses pemerhatian oleh pihak pengetua atau guru besar, susah untuk mengawal guru-guru yang stres tinggi dan tahap tinggi. Mungkin satu cabaran, satu masalah yang dihadapi oleh pihak Dr. Mazlan sendiri. Boleh tak Dr. Mazlan kongsikan kepada kita semua para penonton bagaimana Dr. Mazlan boleh mengatasi hal itu, khususnya dalam mengawal tu lah, dia terlalu tinggi tu, mungkin apakah dimaksudkan dikatakan mengawal guru yang stres tinggi ni dan dengan tahap tinggi. Kemudian tadi Dr. Mazlan sebut juga akhirnya dia menurun kepada normal. Mungkin satu benda yang menarik untuk para penonton ketahui. Boleh silakan Dr. Mazlan kongsi. Okey, Kira sebenarnya yang itu dia, maksud saya di situ adalah kekuatan saya. Kekuatan saya adalah saya akan dapat data yang genuine. Sebab pengetua tu saya tak boleh kawal. Walau bagaimanapun saya dapat keputusan yang baik lah. Maknanya pengetua itu sendiri yang menyatakan bahawa guru dia telah mengikuti saya punya modul ini selama 5 peringkat. Dia mengalami penurunan dalam tahap stres. Itu kekuatan saya lah. Dia tidak jadi masalah, tetapi dia menjadi satu kekuatan dalam kita punya keputusan kita yang kita pertahankan, bahawa modul kita itu kita boleh bagi pada orang yang kita tak boleh kawal untuk untuk memberi penilaian. Itu kekuatan dia lah. Masalah dia dalam PhD untuk modul ni ada beberapa masalah lah tuan-tuan. Yang pertama sekali dia berkaitan dengan kos. Okey. Sebab bila kita nak buat modul, kita perlukan sekurang-kurangnya 2 kali 2 kali untuk membuat sesi latihan. Jadi bila sesi latihan yang kita buat itu dia perlukan kos, sebab saya panggil guru. Okey, guru untuk memberi latihan. Jadi kos makan cikgu kena tanggung, kos pengangkutan dan sebagainya. So kena tanggung. Kos tu tinggi tu sebenarnya. Okey, tetapi satu lagi dalam PhD saya yang menimbulkan masalah pada saya adalah lab. Makmal untuk saya buat latihan. Itu 2. Jadi saya gamble itu sebenarnya buat modul stres ini. Sebab apa? 2 perkara tu kalau tak ada saya susah. Okey, saya susah untuk test saya punya modul. Tapi itulah setiap hidup ni dia perlukan kebekatan, banyak tolong orang dan sebagainya.
rezeki akan datang lah, rezeki akan datang. Yang pertama tadi, masalah untuk latihan sebenarnya saya dapat atasi. Sebab pada masa itu, 2 PPD bantu saya. Satu PPD daripada Mersing, yang kedua PPD daripada Kulai. Okey, bantu saya untuk menjalankan latihan modul saya. So saya dah settle lah, maknanya 2 keadaan itu telah dibantu oleh 2 PPD yang memberi kerjasama yang sangat baik untuk saya test modul saya. Yang kedua, wujud pula dekat mana saya nak buat. Okay, dia perlukan makmal, dia tak boleh buat sebarang tempat kan. Sebab dia punya design tu dibuat supaya dia boleh dipraktis di makmal pusat-pusat stres. So saya kena bina satu pusat-pusat stres. Wah, bukan benda yang mudah lah sebenarnya nak bina dekat mana kan. Kita ni masa tu student lah walaupun dah kerja kan. Student. Tapi alhamdulillah pada masa itu ada rezeki. Pengarah saya memang masa tu tengah membangunkan satu pusat latihan untuk guru. Okey, pusat latihan untuk guru. Maka saya bercerita dengan beliau lah, saya nak buat satu pusat stres, design dia sekian. So saya buatlah pusat design dia dan beliau setujulah pada masa itu. Pengarah saya setuju dan beliau carikan peruntukan untuk saya buat satu pusat stres di PNJDP. Okey, di PNJDP Bandar Tenggara lah. So dengan persetujuan beliau itu saya design. Okey, pusat stres saya ada taman, ada sauna, ada pusat untuk art terapi, pelbagai lah yang bilang kos yang agak tinggi lah pada masa itu untuk saya buat satu pusat yang yang lengkap. Okey, yang lengkap bagi saya test saya punya modul. Itu saya balik pada tadi. Masalah tu memang masalah yang saya rasa kalau kita duduk macam tak boleh nak selesai kan. Sebab dia perlu tempat, dia perlu kos dan sebagainya, dia perlu orang dan sebagainya. Tapi sebenarnya rahmat, keberkatan hidup Allah Ta'ala bagi, so saya dapatlah. Sehingga pusat tu dibuat lebih 500,000 untuk dibuat pusat stres itulah. Khas untuk saya jalankan modul pusat stres kat situ yang boleh digunakan oleh ramai cikgu lah pada masa itu. So 2 masalah besar saya dua masalah besar saya selesai. Kos untuk latihan selesai, rakan guru daripada PPD bantu, kemudian pusat stres yang kalau tak tak nampak dekat mana punca nak selesai, dapat diselesaikan juga yang boleh bantu oleh pengarah saya di IPTI pada masa itu untuk bina khas untuk train guru-guru yang mengalami stres di pusat stres lah di situ. So alhamdulillah lah Cik Rai, 2 elemen yang pada peringkatnya macam mana selesai ni, tak nampak apa lagi ni, kod tak tinggi ni. So selesai dengan bantuan daripada rakan-rakan lah yang mungkin diberi Allah Ta'ala hatinya dibuka untuk membantu saya untuk menyiapkan saya punya PhD. Alright, tu yang dapat selesai. Alhamdulillah ya. Jadi untuk dikatakan kos masalah utama kos dan juga makmal atau lab dan telah berjaya diselesaikan. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun kita berstatus pelajar postgraduate, master ke atau PhD, kita jangan putus hubungan dengan rakan-rakan yang lain, rakan-rakan sekerja kita, rakan-rakan seprofession kita. Kita bukan kata ada setengah pelajar kita, saya tengah belajar ni, cuti belajar ni, saya tak boleh campur-campur, saya kena fokus. Saya rasa ada kebenaran ni bahawa kita perlu buka jalinan hubungan kerjasama, communication kita dengan semua pelbagai pihak, khususnya rakan-rakan seprofession kita. Betul tak? Betul Mas Lan? Dia terputus tadi Cik Rai. Ayat yang terakhir itu terputus. Okay. Sini lepas hujan ni. Dan maksud saya tadi, walaupun ni macam satu petua lah kalau kita ni nak selesai grad on time, maksudnya di sini kita jangan putus hubungan kita dengan rakan seprofession kita. Jadi ini adalah kebenarannya. Mungkin Dr. Mazlan boleh sentuhkan juga kita punya dah masuk tajuk petua-petua ni. Mungkin macam mana tadi dari segi petua untuk GOT ni, silakan Dr. Mazlan. Okey, dia begini. Satu memang saya tak putus hubungan lah. Hubungan antara manusia ni memang lagi dulu kena jaga lah kan. Jadi walaupun saya buat PhD, tapi saya masih membantu rakan-rakan saya masa buat master.
Pada masa tu saya ingat konon-konon saya pandai sikit SPSS lah, boleh lah. So saya bantu je rakan-rakan saya ramai di IPG KTI tu dulu yang tengah buat master. So saya bantu dia untuk ajar dia untuk proses buat buat objektif, bagaimana nak buat 4, buat 5 dan sebagainya. Ramai je kawan-kawan saya saya ingat ramai lagi jadi pensyarah DT tu yang saya ada bantu. Okey, bantu beliau untuk menyiapkan master dia lah pada masa itu. Jadi itu saya teruskan macam biasa. Okey, membantu rakan-rakan saya lah dengan sedikit ilmu yang Allah Taala bagi. Kemudian saya masih tak buka hubungan dengan pentadbir, dengan pengarah saya, dengan kepala pengarah saya. So saya masih ada kontak dan sebagainya. Dan saya pun beri latihan. Dan yang paling terbaik adalah rakan-rakan saya di ilmu pendidikan, Jabatan Ilmu Pendidikan pada masa itulah yang ada lesen untuk kaunselor. Rakan-rakan ni banyak bantu saya untuk buat latihan. Latihan tu saya tak buat seorang, saya tak boleh buat seorang. So ada tim yang bantu pada masa itu, Cik Amdan, Cik Tauhid, siapa Puan Salina, Pak Rukia, ramailah. So saya train dia orang ni sebagai jurulatih. Percuma je. Dia orang pun percuma, saya percuma. Sebab kita ada hubungan yang baik sebagai pensyarah pada masa tu. Jadi dia orang ni semua bantu saya. Okey, untuk buat latihan kepada guru-guru. Dan sampai saya ambil PhD pun, dia orang masih membantu saya. Kita sama-sama memberi latihan kepada guru-guru yang mohon latihan tentang pengurusan stres. Jadi hubungan manusia ni, kita student tak student pun, kena jaga dengan baiklah supaya orang-orang ini akan terus sama-sama dengan kita untuk menyebarkan ilmu lah. Jadi petua yang Cik Roy beritahu tadi adalah yang pertama saya kena tolong orang banyak lah. Okey, kena tolong orang banyak lah. Bila kita banyak tolong orang, Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu jelas. Dalam saya punya buat PhD, benda tu saya cukup jelas sebab rakan-rakan yang mana saya tolong tu kadang-kadang dia tak boleh nak bantu kita, tapi Allah Ta'ala bagi kita rakan yang lain bantu kita. So banyaklah yang berlaku. Okey, training dapat dibuat, dibantu oleh 2 PPD tadi, Mersing Kulai. Kemudian pengarah saya bantu untuk wujudkan pusat stres. Okey, so mungkin kesan daripada saya bantu rakan-rakan saya yang tengah belajar. Dan masa saya buat PhD juga, saya ada rakan-rakan PhD. Okey, macam Dr. Mastura, Dr. Rahim kan, UTM, UPM pada masa tu. So, kita dalam masa belajar ni kita tak ada istilah kedekut ilmu. Okey, kita bagi je apa yang kita nak bagi. Okey, kita bagi kawan-kawan kita supaya sebagai panduan. Dia orang faham. Bukan dia orang nak tiru otak, tak ada macam tu. Okey, orang faham tentang plagiat dan sebagainya, dia orang faham. So, dia pun bagikan saya sebagai panduan. Okey, sebab bila kita baca dia punya, okey, kita rasa yang ini boleh membantu kita untuk design sekian. So, alhamdulillah lah kawan-kawan saya itu pun grad sama juga dan saya pun dapat bergraduate dengan masa yang ditetapkan. Jadi prinsip dia kena tolong orang. Itu je prinsip dia untuk mendapat kesempatan dan orang akan tolong kita. Jangan kena tukar ilmu, masa PhD bagilah ilmu tu milik Allah, bagi je siapa yang nak bagi saya percuma. Tak semua boleh dijual beli kan. Terutamanya ilmu ni lah bagi pada siapa yang memerlukannya. InsyaAllah kalau itu yang kita amalkan, insyaAllah Allah Ta'ala turunkan orang-orang, insan-insan, manusia yang berhati mulia untuk membantu kita untuk menyiapkan PhD kita. Alright, itu Rai. Betul. Dan mungkin satu lagi betul sebelum kita pergi yang berikutnya, dari segi penjagaan kesihatan tu, doktor, mungkin kata orang belajar ni tengah belajar sampai tengah malam, sampai 2-3 pagi macam mana. Mungkin tadi telah dikongsikan oleh doktor juga. Doktor Mazlan sebut saya pukul 11 dah tidur, pagi bangun awal. Mungkin boleh disentuh sebab kita faham, maklum bahawa penyakit juga akan datang kalau kita tak menjaga kesihatan. Mungkin apa komen daripada Dr. Mazlan? Silakan. Saya sebenarnya bila saya buat PhD ni, saya nak pastikan saya buat PhD ni kesihatan saya begitu. Okey. Kalau rambut saya masih hitam, saya nak pastikan rambut saya pun bila PhD hitam lah.
tak adalah kurang banyak sangat, sikit-sikit okey lah kan. Warna tak adalah berubah banyak sangat kan. So saya nak pastikan kalau saya jalan tertegak boleh tegak lah juga kan kot. Okay. So itu penting lah pada saya. Saya tak nak prescripsi doktor dapat, lepas tu saya kena pergi doktor selalu. Saya tak nak yang tu lah. Saya dapat doktor tapi tiap bulan saya kena pergi jumpa doktor lain-lain. Tu saya rasa masa tu saya tak nak lah benda tu. Saya kena doa lah banyak-banyak kan. So saya nak pastikan kesihatan berada di dalam tingkat yang baik lah. Tapi ujian Allah tu siapa yang tahu kan, sebab penyakit tu apa dosa. So tinggal saya berusaha ke arah itulah, Lepas tu saya jaga tidur lah. Okay, saya orang yang tak suka tidur lewat kan, saya jaga tidur. Sebab saya rasa tidur tu penting. Supaya kita bangun pagi tu dia sangat fresh, sangat segar. Dan insyaAllah saya biasa study macam tu je. Saya buat kerja sampai mungkin pukul 5 tu sampai pukul 9 saya stop lah sebenarnya. Lepas tu saya dah mula rehat lah. Saya mula rehat, baca sikit-sikit, santai gitu je lah. Saya tak adalah study sampai orang siang malam sampai tak tegur kawan ke biarkan aku kena study ke, tak ada lah. Saya kan biasa cuti bawa anak isteri jalan-jalan. Okay. Bila dia orang cuti jalan-jalan, tak nampak macam kata orang tu study tu teruk sangat. Study style santai tapi kena smart lah. Tapi kena sistematik. InsyaAllah kalau sebab waktu pagi tu banyak keberkatan tu. Okay, banyak keberkatan waktu pagi yang Allah Ta'ala turunkan. Dia memudahkan kita untuk belajar dalam keadaan pemikiran yang sangat sihat lah. Walau bagaimanapun lain orang, lain style dia. Okay, ada orang style dia boleh lewat malam. Itu terpulang pada masing-masing kan. Mungkin ada kebaikan untuk diri dia. Bagi saya, baik untuk saya adalah malam tu tidur lah. Okay, bangun pagi baru kerja lah untuk belajar. Ada juga orang cakap buat PhD ni kalau yang cuti tu pukul 8 macam masuk pejabat sampai 5 tiap hari. Tapi saya peribadi saya tak buat macam tu lah. Saya tak buat macam tu. Saya buat ikut itulah. Bangun pagi buat belajar sikit and then santai, tenang. Okay, secara tenang lah. Tidak rigid lah. Tidak rigid. Tapi kalau siapa yang nak buat macam tu tak adalah masalah. Buatlah 8-4 macam masuk pejabat kan. Dululah 8-5 kan. Okey lah kalau boleh buat. Tapi saya tidak buat begitu. Tapi dengan cara saya ni, saya rasa kesihatan terkawal dan juga PhD dapat siap dengan jayanya lah. Kurang lebih dari 3 tahun. Alhamdulillah lah. So dia berjaya untuk saya lah. Okey, berjaya untuk cara saya. Orang yang macam saya, mungkin cara orang berbeza ada cara yang berbeza. Okey. Betul. Dan maknanya penjagaan kesihatan harus dijaga, hubungan dengan manusia harus dijaga, terbuka menerima apa saja cadangan dan berusaha dengan lebih baik, yang gitulah. Dan kita dah masuk ke slot yang harapan lah Dr. Mazlan tentang modul latihan kemahiran mengawal stres kehidupan guru ni. Mungkin Doktor ada harapan kepada para penuntut ataupun para pelajar sedang melaksanakan pengajian mereka, mungkin ada ataupun profession guru yang mungkin guru ke pensyarah ke yang sedang mengikuti menonton ni, mungkin ada harapan daripada Dr. Mazlan. Silakan Dr. Mazlan. Okey, umumnya lah tuan-tuan, umumnya untuk siapa yang nak sambung belajar, pastikanlah niat kerana Allah lah, niat kerana Allah. Okey, insyaAllah kalau niat tu clear kerana Allah, dia tak adalah nak belajar ni nanti sebab kita nak dapat A, dapat B jawatan tu, naik ke tak payahlah. Itu dia datang dengan sendiri. Okey, niat kerana Allah, yang lain dunia punya urusan tu dia akan datang sendiri. Okey, datang sendiri. So jangan ada niat sebab manusia yang lain, sebab sekian-sekian tak payahlah. Saya ingat clearkan itu. Bila dapat clearkan niat itu, insyaAllah PhD dia boleh siap dengan jayanya. Okey, untuk harapan saya, siapa yang sedang belajar ini, prinsip pemikiran kita, PhD itu kita yang buat, bukan supervisor buat. Okey, kita yang buat PhD itu. Maknanya bergantung kepada kita dengan izin Allah. Okey, banyak berdoa dan sebagainya. InsyaAllah kalau itu yang kita laksanakan, kita dapat menyiapkan PhD kita dengan baik. Okey, untuk penyelidikan pula, orang lain boleh sambung. Saya buat modul latihan mengawal stres untuk guru yang stres tinggi dan sangat tinggi. Okey, tetapi bagaimana guru-guru yang mengalami stres yang sangat rendah? Okey, kurang motivasi ini. Okey, kurang motivasi. Okey, tak ada ke modul untuk bantu cikgu yang mengalami stres yang sangat rendah ini supaya bermotivasi?
Okey, sebenarnya dia sangat rendah ni bahaya. Bahaya sebab dia mungkin dia sihat, tapi yang tak sihat adalah orang sekeliling dia nanti. Okey, sebab orang sekeliling dia akan memberi menerima kesan daripada diri dia. Contoh, kalau dia cikgu, dia akan apa? Dia kalau orang lain diberi tugas kat dia, contohlah guru besar bagi tugas dekat dia, tak kisah kata dia. Tengoklah kalau rasa rajin buat, kalau tak buat pun guru besar boleh buat apa kata dia. Dia mungkin sihat lah, tapi orang keliling dia tak sihat. Itu masalah dia. So orang yang sangat rendah ni pun kita kena buat satu modul khas. Orang yang mengalami stres sangat rendah supaya dia tidak memberi stres pada orang lain. Okey, dia tak memberi stres pada orang lain. Orang ingat orang yang stres sangat rendah, bagusnya dia tenang, relax dia. Rupanya taklah bagus sangat pun sebab dia menyusahkan orang lain. Habis nanti kerja dia orang lain kena buat kan. Orang lain stres lah. Kalau dia suami kat rumah tak apalah, hantar je lah rumah bersepah-sepah lah. Hidup juga kata dia. Jadi dia biarkan dia tak bantu isteri dia tak apa kan. Dia sihat, isteri dia sakit jiwa lah. Dia sihat, isteri dia sakit jiwa lah sebab dia stres dia sangat rendah. Ini orang boleh buat. Okay. Yang kedua, boleh juga buat yang dekat Malaysia ni tak banyak orang buat lagi tentang depression, kemurungan. Okay, so saya ingat ada lah nanti kalau siapa-siapa yang nak buat PhD tu boleh menggunakan design saya ni, design PhD saya stres ni buat depression ataupun anxiety kan, benda-benda yang berkaitan mental illness ni boleh buat menggunakan design yang saya buat lah. So harapan saya adalah bakat-bakat akademik daripada kalangan guru dan sebagainya membuat satu modul tentang depression ataupun modul tentang anxiety. Level dia tinggi sikit anxiety ni. Sebab sekarang ramai orang mengalami anxiety ni tu. Dan dia bukan benda yang mudah. Dan saya tak nampak lagi modul training yang boleh membantu orang yang mengalami anxiety ni. So saya kira dua ini kalau ada siapa yang dengar penonton-penonton kita bolehlah buat. Menggunakan design yang sama tetapi fokus pada depression dengan anxiety. Kita tunggulah. Mungkin melalui siaran ini boleh memberi rangsangan kepada bakal doktor dan doktor-doktor depression dan doktor-doktor anxiety yang sekarang ini saya lihat dua penyakit ini sangat sedang berkembang, bukan dalam kalangan guru saja tetapi dalam kalangan masyarakat kita yang mempunyai kesan-kesan yang sangat menakutkan lah dalam kedua-dua perkara ini. So harapan saya sama belajar, doa, banyak tolong orang, just relax, jaga kesihatan dengan baik. So fikir sesuatu yang unik dan bila dapat doktor pastikan doktor apa. Kalau doktor saya doktor stres, mungkin ada orang doktor penilaian, ada orang doktor tentang apa, PAK 21. So pastikan kita ada keilmuan brand kita sendirilah atas doktor yang kita dapat. Saya ingat itu saja Cik Roy untuk kongsian kita ini supaya dapat memberi manfaat kepada orang-orang. Alright, terima kasih. InsyaAllah, amin. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Mazlan Haris. Begitulah perkongsian kita tadi bersama dengan panel jemputan kita, pengarah IPG Kampus Raja Melewar Seremban Negeri Sembilan dari khusus. Beliau juga pengerusi atau presiden majlis pengarah IPG tahun 2022-2023. Dan pada penonton yang menonton siaran ini, jangan lupa untuk subscribe, like and share YouTube channel Aipto Media Channel ini kepada rakan-rakan seprofession kita, di keluarga kita, pelajar-pelajar kita, siswa-siswa guru yang berada. Jadi dengan saya harap ada komen dan boleh hantar komen kepada Facebook official ataupun IPG THO, boleh hantarkan komen-komen anda, share semua isi perkongsian link ini dan boleh bermanfaat kepada para pelajar kita yang sedang menyambung belajar dalam bidang kedoktoran ataupun master. Dan mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.